Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Anda semua. Bertemu kembali bersama saya, Iskandar bin Karim, seorang pegawai aset SMK Tebobon. Untuk makluman Tuan dan Puan, saya mendapat lantikan sekolah pada 7 Januari 2019. Manakala mendapat lantikan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia pada 14 Julai 2020. Sehubungan dengan itu, saya telah mengikuti kursus yang berkaitan dengan jawatan kuasa aset ahli pada tahun 2022 dan 2023, iaitu tata cara pengurusan aset ahli dan store. Topik pada hari ini yang saya ingin sentuh ialah mengenai pemeriksaan aset ahli kerajaan. Topik mengenai pemeriksaan aset ahli kerajaan merupakan sebuah topik yang sering menjadi bualan hangat setiap kali bermula tahun baru. Mungkin ada di antara kita, yakni seorang pegawai aset, sudah sedia maklum apa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan aset ahli. Bagi yang masih baru dengan tugas-tugas pegawai aset, diharap info ini yang saya sampaikan dapat dimanfaat buat diri Anda dan jawatan kuasa aset di sekolah Anda. Saya akan cuba dengan sedaya upaya untuk menyampaikan ilmu ini dalam bentuk yang mudah faham bagi diri Tuan dan Puan. Saya akan terangkan dengan lebih terperinci tata cara pengurusan pemeriksaan aset ahli. Sehubungan dengan itu, izinkan saya memberi sedikit mukadimah apa yang dimaksudkan dengan pemeriksaan aset ahli. Secara umumnya, pemeriksaan aset ahli ini lebih kepada maksud memeriksa aset, sama ada aset bernilai rendah atau harta modal. Dari segi bentuk fizikal hinggalah kepada dokumennya. Untuk penerangan yang lebih lanjut, ada baiknya saya terangkan melalui paparan seterusnya. Pemeriksaan aset ahli kerajaan boleh dilakukan dalam 3 keadaan. Pertama, dari sudut fizikal. Kita harus membuat pemeriksaan sama ada aset tersebut masih boleh digunakan atau tidak. Sekiranya ia mengalami kerosakan, kita hendaklah merekod dalam borang tertentu. Yang kedua ialah rekod. Apa yang dimaksudkan ialah dari sudut rekod, yaitu dokumentasi aset tersebut. Betulkah aset tersebut mempunyai data yang tepat seperti mana yang dinyatakan di dalam dokumen aset tersebut? Ini juga perlu diambil kira semasa kita membuat pemeriksaan aset. Dan yang ketiga ialah penempatan. Betulkah aset tersebut ditempatkan di tempat yang telah dinyatakan seperti mana yang telah Anda lihat dalam rekod tersebut? Sekiranya kita dapati penempatannya adalah berbeza, kita harus melaporkan kepada pegawai aset. Pemeriksaan aset bukanlah dilakukan secara suka-suka. Kita mempunyai tujuan kenapa pemeriksaan ini dilakukan. Saya melihat dari 3 sudut, yaitu yang pertama, tujuan pemeriksaan aset ini ialah bagi mengetahui keadaan dan prestasi aset tersebut. Sama ada aset tersebut boleh digunakan
atau tiba masanya untuk dilupuskan. Ini bertujuan ialah bagi faktor keselamatan. Jadi, kita harus mengambil kira keadaan dan prestasi aset tersebut. Yang kedua, ialah memastikan aset tersebut dari sudut pendaftarannya adalah lengkap, tepat, dan kemaskini. Ini bertujuan untuk memastikan sekiranya berlaku sebarang bentuk kerosakan, maka perkara yang perlu diambil kira ialah melihat dari sudut rekod aset tersebut. Dan yang terakhir ialah memastikan lokasi aset tersebut. Ada kalanya aset tersebut telah dipindahkan ke tempat tertentu. Jadi tujuan kita untuk memeriksa aset ini untuk memaklumkan bahawa sama ada aset itu masih kekal di tempat yang sedia ada atau dipindahkan ke tempat lain. Bagi tempo pemeriksaan aset, pegawai aset seharusnya melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan aset secara 100%. Dan ini dilakukan sepanjang tahun tersebut. Ia boleh dilakukan secara berperingkat. Ini bermaksud pemeriksaan ini dilakukan secara pelan-pelan dan berperingkat dan tidak boleh dilaksanakan secara berterusan. Selepas pemeriksaan dilakukan, pegawai pemeriksa hendaklah melaporkan kepada pegawai aset apa yang telah diperiksa. Seperti mana yang Anda nampak dalam slide ini, terdapat sebuah laporan yang harus disediakan oleh pegawai aset. Dan laporan ini hendaklah diserahkan kepada pegawai pendidikan daerah. Sebelum memulakan pemeriksaan ke atas aset ahli kerajaan, sebagai pegawai aset, beliau hendaklah bijak dalam merancang apa jua bentuk pemeriksaan aset. Tapi sebelum itu, sebagai pegawai aset, beliau boleh melantik 2 pegawai yang terdiri daripada ketua pegawai pemeriksa dan penolong pegawai pemeriksa. Walaupun pegawai pemeriksa tersebut tidak ada dinyatakan di dalam pekeliling, namun mengikut budi bicara, pegawai aset boleh melantik pegawai tersebut. Ini bertujuan bagi memudahkan sebarang urusan atau pengurusan dalam aspek pemeriksaan aset. Sebelum kita memulakan pemeriksaan aset, saya telah bahagikan pemeriksaan ini dari 3 bahagian. Ia bermula dengan sebelum, semasa, dan selepas. Ini dikaitkan dengan tugas sebagai ketua pegawai pemeriksa dan juga penolong pegawai pemeriksa. Saya akan terangkan secara umum sahaja, memandangkan perkara ini akan lebih lama berakhir sekiranya saya pergi kepada aspek yang lebih detail. InsyaAllah mungkin boleh dilaksanakan pada masa-masa akan datang.
Bagi peringkat sebelum, peranan ini sebenarnya telah diambil alih oleh Ketua Pegawai Pemeriksa. Beliaulah yang akan melaksanakan tugas sebagai Ketua Pegawai Pemeriksa Aset. Perkara pertama yang harus dilakukan oleh beliau ialah dengan menyediakan fail. Fail ini dibagi-bagikan kepada penolong pegawai pemeriksa. Selepas itu, beliau dikehendaki menyediakan senarai semak pemberian fail. Jadi beliau dapat mengetahui siapa yang telah menerima dan siapa pula yang belum menerima fail tersebut. Sekarang kita akan melihat apa yang ada dalam isi kandungan fail. Seperti mana yang sedia maklum, isi kandungan fail ini perlu ada pertama senarai semak aset ahli yang ingin diperiksa. Yang kedua, borang QPA 7 dan juga QPA 11. Manakala yang ketiga ialah tugas-tugas penolong pegawai pemeriksa aset. Dan yang keempat ialah jadual pemeriksaan. Nanti kita akan lihat secara terperinci setiap isi kandungan yang saya maksudkan sebelum ini. Senarai semak yang dimaksudkan di sini ialah senarai semak aset ahli yang ingin diperiksa. Ini merupakan salah satu contoh senarai semak aset ahli yang ingin diperiksa. Ia terdiri daripada senarai bilik-bilik khas. Dengan senarai inilah, penolong pegawai pemeriksa akan merujuk bilik-bilik ini yang mana mereka ingin periksa. Di dalam file itu juga perlu ada QPA 7. Apa yang Anda nampak dalam paparan ini, ia adalah QPA 7 yang telah diubah suai bagi memudahkan proses penyemakan oleh penolong pegawai pemeriksa. Manakala QPA 11, seperti mana yang Anda nampak, inilah QPA yang wajib ada pada file tersebut. Ia bertujuan untuk memeriksa keseluruhan aset. Kalau boleh, dalam borang-borang ini kita nyatakan dengan siap sedia nama-nama aset yang ingin diperiksa. Ini bertujuan bagi memudahkan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penolong pegawai pemeriksa. Mereka cuma perlu dapatkan borang ini dan menyemak dengan mentik bahagian-bahagian tertentu. Selain daripada itu, di dalam fail dikehendaki mempunyai pengagihan tugas penolong pegawai pemeriksa aset. Seperti mana yang Anda nampak pada paparan ini, terdapat 9 penolong pegawai pemeriksa aset. Diagi-agikan mengikut jumlah bilik khas yang terdapat pada sebuah sekolah tersebut. Pastikan senarai yang kita ingin mereka periksa adalah seimbang, supaya pengagihan tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan kesamarataan. Setelah membuat pengagihan tugas, pegawai aset juga perlu membuat jadual pemeriksaan, yang mana pegawai pemeriksa tersebut harus membentang setiap kali mesyuarat aset dilaksanakan. Seperti mana yang Anda lihat pada paparan ini, saya telah mengagi-agikan mengikut sukuan 1 hingga sukuan yang keempat. Walau bagaimanapun, ini cuma satu cadangan sahaja. Andai kata pegawai aset
yang ke-7, 8, dan ke-9 telah selesai melaksanakan pemeriksaan, mereka boleh membentang sama ada pada suku tahun pertama atau kedua ketika mesyuarat itu dilaksanakan. Tiba masanya untuk kita membuat pemeriksaan aset. Sebelum kita membuat pemeriksaan aset, kita hendak pastikan dokumentasi aset tersebut adalah lengkap dan tepat. Beberapa QPA yang harus kita periksa, yaitu QPA 1, QPA 2, QPA 3, QPA 4, QPA 5, dan juga QPA 6. Nanti saya akan paparkan bentuk-bentuk QPA tersebut bagi memudahkan anda memahami atau mengetahui QPA bentuk yang bagaimana yang anda lihat. Walau bagaimanapun, terdapat juga pegawai di kalangan pegawai-pegawai aset masih menggunakan QPA yang lama. Jadi saya akan paparkan QPA yang terkini. Perkara yang paling penting selepas itu ialah dengan melengkapkan QPA 7 dan QPA 11. Dua QPA ini adalah tunggak utama untuk seseorang pegawai pemeriksa tersebut membuat laporan terhadap aset yang ingin diperiksa. Tiba masanya kita menuju ke arah kemuncak dalam pemeriksaan aset ahli kerajaan. Ada 4 keadaan kita akan mengakhiri pemeriksaan kita ini. Yang pertama ialah melaporkan pemeriksaan aset tersebut. Manakala yang kedua ialah mengumpul dan menyerahkan laporan tersebut. Manakala yang ketiga ialah kita hendak menyediakan QPA 12 dan yang terakhir menyediakan QPA 13. Melaporkan pemeriksaan aset yang telah diperiksa ini lebih kepada dalaman, yang mana ia melibatkan mesyuarat pada suku tahun pertama sehingga suku tahun keempat. Sebagai pegawai aset, kita ingin memastikan bahawa penolong pegawai aset yang membuat pemeriksaan telah melaksanakan tugas mereka dengan baik. Oleh yang demikian, perlu ada satu mekanisme di mana kita dapat mengetahui pelaksanaan pemeriksaan yang mereka lakukan. Oleh yang demikian, setiap kali mesyuarat JKM Park dijalankan, maka kita hendak mendengar setiap penolong pegawai pemeriksa menyampaikan apa yang telah mereka periksa sepanjang tahun tersebut.
Seterusnya, setelah penolong pegawai pemeriksa selesai membuat laporan masing-masing, ketua pegawai pemeriksa harus mengumpul setiap laporan yang telah dibentang oleh penolong pegawai pemeriksa. Setelah dikumpul, laporan tersebut hendaklah diserahkan kepada pegawai aset, yang mana pegawai aset akan mengambil tindakan susulan selepas itu. Pegawai aset hendaklah melaporkan aset-aset yang telah diperiksa melalui laporan pemeriksaan aset ahli QPA 12. Laporan ini hendaklah diserahkan kepada pegawai pendidikan daerah. Laporan tersebut hendaklah menyatakan jumlah aset yang telah diperiksa pada suku tahun tersebut. Di dalam suku tahun tersebut, pegawai aset hendaklah menanda di ruangan E hingga F, sama ada ia sedang digunakan, B tidak digunakan, C rosak, D sedang diselenggarai, I pinjaman, dan F hilang. Ini merupakan contoh borang yang perlu dihantar ke pegawai PPD. Akhir sekali, setelah segala aset-aset telah diperiksa, maka satu sijil tahunan pemeriksaan aset ahli bagi tahun semasa, yaitu QPA 13, hendak dilaporkan. Sijil pemeriksaan ini hendaklah disediakan pada 31 Disember pada tahun semasa, dan ia perlu tanda tangan daripada ketua jabatan, yakni pengetua atau guru besar tempat di mana anda berkhidmat. Sijil ini setelah ditandatangani perlulah diserahkan kepada pegawai pendidikan daerah. Dengan ini maka selesailah segala bentuk pemeriksaan yang dilakukan pada tahun tersebut. Kita telah menuju ke penghujung taklimat ini. Diharap makluman-makluman, info yang telah diberikan dapat membantu pegawai-pegawai aset yang mendengar. Sekiranya anda suka dengan video pendek ini, silalah tekan subscribe di bawah ini. Semoga dengan tindakan tersebut memberi saya sedikit semangat untuk meneruskan atau menyebarkan apa jua bentuk ilmu berkaitan dengan aset ahli kerajaan. Dengan itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf sekiranya berlaku kesilapan semasa saya membuat penyampaian ini. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih.